warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, saya doakan semoga tuan-puan sihat sentiasa dan mendoakan supaya di petang yang mulia ini tuan-puan semua dikurniakan rahmat dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buka dulu majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita semua masih diberi peluang dan kesihatan yang baik dalam suasana COVID-19 ini untuk kita sama-sama menghadiri siri webinar iaitu Upskill at BPD siri 5 pada hari ini. Untuk makluman semua, objektif utama Upskill at BPD yang diilhamkan oleh Puan Alfina Bakar merupakan salah satu inisiatif proses pembelajaran berterusan, perkongsian ilmu dan basic knowledge dengan pakar-pakar rujuk bidang di pejabat pendaftar. Dengan perkongsian ini, dan semua ketua bahagian pejabat pendaftar proses pengurusan sumber manusia di kampus, fakulti dan bahagian akan dapat dimantapkan dan ditambah baik. Kali ini adalah upskill siri 5 yang ini merupakan kesinambungan daripada siri 4 yang telah dijalankan pada 22 Januari 2021. Terdahulu disampaikan oleh Encik Roslimi Arifin dari bahagian saraan dan kemudahan dengan tajuk beliau Elon Penanggungan Kerja, apa peranan ketua PTJ dan staf UiTM. Jadi untuk petang ini kita akan mendengar taklimat berkaitan pengurusan permohonan beasiswa akademik yang akan disampaikan oleh Cik Wan Masruri Wan Husin, penolong pendaftar bahagian kemajuan kerjaya, Jabatan Pengurusan Sumber Manusia Pejabat Pendaftar. Untuk makluman tuan-puan semua, sesi kali ini agak berbeza sikit kerana targeted audience atau peserta khusus kita adalah disasarkan kepada warga akademik UiTM yang berhasrat untuk memohon beasiswa staf, serta kita ada juga ketua pentadbiran, moderator dan urusan fakulti dan cawangan yang menguruskan beasiswa akademik di PTJ masing-masing. Ini supaya kita dapat memberi fokus kepada perkara-perkara berkaitan permohonan beasiswa akademik, memandangkan iklan permohonan beasiswa staf akademik tajaan Kementerian Pengajian Tinggi sekarang ini sedang dibuka sehingga 31 Mac 2021. Okey, sebelum itu saya memohon kerjasama semua untuk memastikan mikrofon tuan-puan telah di-mutekan dan sekiranya ingin bertanyakan sebarang soalan, mohon tuan-puan menggunakan ruangan chat room selepas tamat sesi taklimat. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Cik Wan Masruri Wan Husin untuk memulakan sesi pada petang ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Puan Nazlina atas pengenalan sebentar tadi. Okey, so hopefully saya punya audio clear, saya punya slide pun boleh nampak dekat skrin ya. Saya ada pakai dua device. So dekat skrin sebelah ni saya nampak okeylah slide saya dan hopefully majlis kita petang ni akan berjalan dengan lancar sampai ke penghujungnya. Seperti yang diperkenalkan oleh Puan Nazlina tadi, saya adalah Cik Wan Masruri binti Wan Husin. Boleh panggil saya Cik Suri. Saya merupakan penolong pendaftar di bahagian kemajuan kerjaya Jabatan Pengurusan Sumber Manusia Pejabat Pendaftar dan saya memegang portfolio sebagai pegawai yang bertugas untuk urusan cuti belajar dan juga beasiswa bagi staf akademik. Jadi saya amat berterima kasih kepada pihak Urusete dan juga kepada Puan Alfina di atas peluang yang diberikan untuk pihak bahagian kemajuan kerjaya berkongsi sedikit sebanyak orang kata maklumat hal ehwal berkaitan dengan pengurusan permohonan beasiswa akademik yang saya rasa amat tepat pada masanya sebab kita sekarang pun tengah ongoing kita punya iklan beasiswa yang akan ditutup insya-Allah pada hujung bulan ini. Jadi saya harap dengan perkongsian kita pada petang ini dapat memudahkan carakan urusan-urusan permohonan baik di pihak calon maupun di pihak PTJ masing-masing. Okey, jadi saya akan rangkulkan untuk sesi pada petang ini sedikit pengenalan kepada beasiswa staf akademik dan juga saya akan kumpulkan soalan-soalan lazim yang biasanya ditanya berkenaan dengan permohonan beasiswa ini. Dan seterusnya sedikit perkongsianlah apakah peranan beasiswa ini dalam kita membantu untuk melonjak kesarjanaan pegawai dan juga universiti. Okey, so saya mulakannya dengan introduction tentang beasiswa staf akademik tajaan Kementerian Pengajian Tinggi ataupun KPT. Secara ringkasnya kita familiar, kita akan panggil sebagai beasiswa SLAP, SLAI, SKPD. Yang ini saya akan terangkan nanti apa definisi untuk short form ini.
Tetapi untuk pengetahuan tuan-puan, skim ini adalah skim yang disediakan khas oleh KPT khusus untuk tenaga akademik ataupun kita panggil pensyarah lah di semua universiti awam di Malaysia untuk mengikuti kursus-kursus jangka panjang secara sepenuh masa, sama ada bagi peringkat sarjana, peringkat PhD, juga fasa doktoran di mana universiti dalam atau luar negara sebagaimana kriteria yang ditetapkan oleh KPT. So permohonan beasiswa ini diuruskan oleh bahagian beasiswa di Universiti Awam Majikan masing-masing. Mana nak? Okey. InsyaAllah nanti kita akan rekodkanlah sesi ni. So saya minta kerjasama, kalau siapa yang baru masuk boleh mutekan mic ya untuk kita bagi lancar sikit. Okey, so saya sambung. Permohonan ini kita buka secara bertahap dan kita buka melalui iklan dan juga ia tertakluk kepada penetapan kuota oleh KPT kepada semua UA. Maksudnya setiap tahun KPT dia akan bagi unjuran kuota kepada setiap universiti awam termasuk UiTM, dan berdasarkan kuota yang diberikan kepada kita ini kita akan buka iklan untuk calon-calon UiTM memohon beasiswa ini. Dan satu perkara yang saya nak highlight, calon UiTM yang berjaya mendapat beasiswa staf akademik ini secara automatiknya akan diberikan kelulusan cuti belajar bergaji penuh oleh majikan. Maksudnya permohonan ini berpakej lah sekali. Tuan-tuan mohon beasiswa dan automatik kalau berjaya akan diberikan kemudahan cuti belajar oleh majikan. Okey, so tadi saya sebut SLAC SKPD kan. So apa sebenarnya short form ni? SLAC itu adalah definisi kepada skim latihan akademik Bumi Putra, manakala SLAI adalah skim latihan akademik IPTA. So kedua-dua skim ini sebenarnya adalah skim beasiswa khusus untuk permohonan peringkat ijazah kedoktoran ataupun PhD dan juga sarjana kepakaran. Manakala HK adalah stand for sub kepakaran dan PG itu sebenarnya adalah postdoc, pasca kedoktoran. So skim beasiswa ini KPT sediakan khas untuk pensyarah UA yang nak sambung sub kepakaran ataupun postdoc pun ada skim beasiswa yang disediakan khas untuk mereka lah. Okay, so saya dah introduce sedikit apa itu beasiswa staf akademik SLAC KPD. So kita akan move on kepada soalan-soalan lazim berhubung permohonan ini. Okay, so soalan yang biasa kita dapat, bila iklan beasiswa SLAC SKPD dibuka dan ditutup? Untuk makluman, iklan telah mula dibuka pada 16 Februari 2021. Kita hebahkan melalui Perkeliling Akademik Bilangan 4 tahun 2021 yang telah diedarkan secara email kepada semua warga staf UiTM oleh bahagian kemajuan kerjaya bertarikh 16 Februari 2021. So kalau ada yang mungkin nak refer balik, boleh go through inbox, cari email daripada bahagian kemajuan kerjaya tarikh 16 Februari 2021. So di situ kita letakkan akademik. So bila kita akan tutup beasiswa ini seperti yang saya sebutkan pada 31 2021. Siapa nak mute? Okay, saya sambung ya. Okay. So untuk tahun 2021, berapakah bilangan kuota yang diberikan kepada UiTM? So kita kami nak maklumkan untuk tahun 2021 ini KPT telah memberikan sejumlah 135 kuota kepada UiTM. Kalau kita nak pecahkan, untuk peringkat PhD dengan sarjana kepakaran ada 130 tempat untuk calon memohon. Sebanyak 128. Minta tolong peserta offkan mikrofon boleh? Minta mute ya supaya kita boleh dengan slide kita. Okay, tak apa. Saya pun tak kita cuba ya. Mohon semua peserta dalam ni tolong mute boleh tak? Kami tak dapat nak dengar lah. Kalau tak boleh nak mute boleh left lah. Okay, tak apa ya. Kita tenang, insyaAllah. Hopefully kita boleh carry on dengan slide ni. Tak ada masalah, nanti ujung sesi saya akan kongsikan recording dan dengan slide sekali insyaAllah. Okay, so saya sambung ya. Macam tadi saya cakap, untuk PhD dengan sarjana kepakaran kita ada dapat 130 kuota.
So untuk dalam negara ada 128 kuarta dan luar negara kita cuma dapat 2 kuarta sajalah untuk tahun ini. Manakala untuk kepakaran dan postdoc, UiTM diberikan 5 kuarta, 4 di dalam negara dan 1 di luar negara. So target kita tahun ini adalah untuk kita penuhkan kesemua 135 kuarta yang dah diberikan kepada kita, sebab kalau kita berjaya capai target ini, insya-Allah untuk masa-masa hadapan nanti KPT tak akan ada masalah untuk bagi kita kuarta mengikut apa yang kita unjurkan, sebab mereka melihat prestasi kita adalah baiklah dalam kita tu. Okay, so next. Apa kelayakan atau syarat untuk kita mohon beasiswa slide SKPD ni? So, untuk makluman syarat-syarat ini ada dinyatakan di dalam Perkeliling Akademik Bilangan 4 tahun 2021, perkeliling iklan yang kita buka dan kita telah hebahkan kepada staf melalui email. Jadi, insya-Allah untuk petang ini saya akan go through satu persatu supaya dapat memberi penjelasan kepada semua staf. Mungkin di sini kalau ada yang tak berapa jelas saya minta maaf, tapi ini saya petik direct daripada perkeliling dan insya-Allah kalau saya share slide nanti boleh tengok baliklah. Apa yang penting kat sini saya nak explain setiap satu syarat tu lah supaya semua boleh faham. Okey, saya mulakan dengan peringkat PhD dan sarjana kepakaran dulu. Syarat-syaratnya yang pertama, of course secara umumnya mestilah warga negara Malaysia dan mestilah telah berjawatan tetap. Kemudian calon itu mestilah telah sah jawatan semasa memohon, kecuali bagi pensyarah, pelatih perubatan dan pergigian. Tuan-puan yang nak sambung ke peringkat sarjana kepakaran, sememangnya kita ambil maklum memerlukan ijazah sarjana untuk sah jawatan. Sebab itu beasiswa ini turut dibuka kepada tuan-puan dan dikecualikan syarat pengesahan jawatan itu untuk membantu tuan-puan menyambung pengajian ke peringkat sarjana dan seterusnya boleh sah jawatanlah selepas itu. So tuan-puan boleh abaikan syarat inilah bagi mereka yang pensyarah pelatih perubatan dan juga pergigian. Manakala untuk calon-calon lain yang telah disahkan dalam perkhidmatan itu hanya boleh dipertimbangkan untuk permohonan beasiswa ini sekiranya telah berkhidmat 3 tahun, sekurang-kurangnya 3 tahun. Kenapa? Sebab kalau merujuk kepada syarat O di sebelah itu, kita akan minta markah LNPT untuk 3 tahun. So untuk 3 tahun tu, kalau dah serve 3 tahun, of course dah ada markah prestasi untuk 3 tahun, dengan minimal skor yang kita tetapkan, maka layak untuk memohon beasiswa ini. Kemudian dari segi had umur, syarat untuk memohon beasiswa ini mestilah tidak lebih daripada 43 tahun semasa tarikh tutup permohonan. Dan semestinya kalau nak memohon, kena make sure dapat perakuan dan juga sokongan daripada dekan dan rektor lah selaku ketua jabatan. Sebab bila dah dapat beasiswa nanti tuan-puan akan diluluskan cuti belajar dan perlulah mendapat pelepasan atau kebenaran lah untuk bercuti belajar bagi tempoh yang telah ditetapkan itu. Kemudian calon kena pastikan bidang pengajian yang nak dimohon itu mestilah berkaitan dengan bidang pengajaran. Ini akan ditapis, sepatutnya akan ditapis di peringkat fakulti lah. Bidang yang dimohon kena selari dengan bidang yang diajar. Kemudian mestilah dah dapatkan supervisor dan dah dapatkan tempat pengajian dengan surat tawaran universiti. Kita akan minta offer letter semasa memohon. Ini supaya bagi memastikan tuan-puan memang dah secure tempat pengajian itu supaya bila dah dapat beasiswa nanti tak adalah orang kata apa, baru terkejar-kejar lah nak cari mana universiti pengajian. Okey, dari segi kriteria pemilihan tempat pengajian ini saya akan pergi lebih dalam untuk next slide. Tetapi secara general saya boleh kata di sini untuk dalam negara boleh pilih mana-mana antara 20 universiti awam ataupun universiti swasta IPTS yang berada di kedudukan 5 dan 6 bintang berdasarkan setara 2017. Ini nanti kita akan tengok senarai IPTS yang diperakukan oleh KPT untuk calon boleh memohon. Okey. Apa yang nak ke luar negara, kena make universiti yang nak dipilih itu mesti ada dalam ranking top 50 mengikut QS World University Ranking dengan QS World University Ranking by subject. Mengikut tahun permohonan. Maksudnya kalau untuk tahun ini kena tengok senarai QS berdasarkan tahun 2021 lah. Ini boleh rujuk dekat website QS. Nanti dalam next slide saya akan linkkan lah website itu untuk tuan-tuan semak universiti mana yang berada dalam top 50. Okey, untuk tempoh maksimum
Kalau peringkat PhD, tempoh maksimum yang cuma ditawarkan adalah 36 bulan atau 3 tahun sahaja. Manakala untuk peringkat sarjana kepakaran, maksimum 4 tahun ataupun 48 bulan. So, calon hendaklah mendapatkan tempat pengajian yang menawarkan pengajian mengikut tempoh maksimum yang telah diletakkan oleh KPT. Seterusnya, calon kena kemukakan proposal dan juga maklumat penyelia semasa menghantar permohonan. Ini akan dimintalah dalam senarai semak dokumen. Dan kalau di peringkat fakulti, tuan-puan yang dari moderator-moderator kena pastikan semasa pemilihan di peringkat fakulti ataupun di PTJ juga, calon itu perlulah dapat membuktikan kecemerlangan dan juga dari segi aktiviti grant dan juga publication lah. Ini kita kata sebagai add-on value lah dari segi pemilihan calon tersebut. Okey, untuk CGPA, KPT menetapkan calon kenalah mendapat CGPA sekurang-kurangnya 3.0 atau kelas 2 tinggi ataupun kelas 2 atas lah untuk peringkat ijazah sarjana muda, first degree. Kemudian kalau master kena dapatkan CGPA 3.0 ataupun luluslah. Seterusnya, macam saya sebut tadi, LNPT untuk 3 tahun terkini dan juga berturut-turut kena 85% dan ke atas. Setiap tahun itu adalah 85% dan ke atas. Seterusnya, bagi calon yang nak mohon PhD, wajib untuk hadir dengan jayanya program PhD on time. POT ini dianjurkan oleh pihak ALD dan kalau tak silap saya sekarang tengah berlangsunglah pre-PhD. So ILD akan keluarkan pemakluman pembukaan kursus ini dan setiap calon yang nak mohon beasiswa wajib attend dan dapatkan sijil kursus POT ini. Seterusnya, tambahan syarat untuk beasiswa juga, calon kena ada salinan keputusan kelulusan bahasa Inggeris. Kita akan mengikut exam TOEFL ataupun IELTS dengan skor minimum yang telah kita tetapkan. Untuk kalau luar negara, TOEFL mengikut kelulusan yang seperti di skrin ataupun kalau nak sit IELTS kena make sure dapat minimum 6.5 ataupun kalau dalam offer letter universiti tu ada sebut kena ada syarat yang sama TOEFL atau IELTS tapi skor yang ditetapkan tu lebih tinggi daripada skor yang kita tetapkan. Maka tuan-puan kena follow skor universiti itu. Sebab dengan itu baru tuan-puan boleh diterimakan di universiti tersebut. Jadi kita akan ambil skor yang mana lebih tinggi lah. Kalau pengajar dalam negara pun sebenarnya perlu kemukakan keputusan TOEFL ataupun IELTS dengan skor yang seperti telah ditetapkan lah. So, validity sijil TOEFL dengan IELTS ni kebiasaannya 2 tahun lah daripada tarikh terima keputusan itu. Seterusnya, macam biasa, calon beasiswa kenalah bebas daripada mana-mana hukuman tata tertib ataupun sebarang pendakwaan di mahkamah dan juga telah membuat pengisytiharaan harta. Yang ini untuk F dengan G ni nanti kita akan semak dengan unit integriti lah sebelum kita perakukan permohonan. Kemudian mana-mana yang pernah ada buat pinjaman PT-PTN sebelum ini kena pastikan nama tuan-puan tidak ada dalam status blacklist ataupun peminjam tegar. Kalau tuan-puan ada buat pemotongan gaji, kena sertakan bukti pemotongan gaji iaitu slip gaji yang ada menyatakan ada potongan PT-PTN dibuat. Ini nanti akan dicek sekali lagi oleh pihak KPT lah. Kemudian kena pastikan calon-calon tersebut bebas daripada penyakit kronik yang ditetapkan oleh JPA. Kalau pergi ke website JPA ada tak silap saya 16 penyakit kronik penyakit yang disenaraikan sebagai penyakit kronik lah yang mana calon-calon yang nak memohon beasiswa tidak bolehlah ada mana-mana penyakit yang disenaraikan dalam ini sebab nanti akan mempengaruhilah prestasi pengajian semasa pengajian. Kemudian, mana-mana calon yang sebelum ni ada ikatan kontrak dengan penaja semasa degree ataupun master, kena kemukakan bukti surat pelepasan ataupun pemindahan ikatan kontrak dengan penaja. Maksudnya kita nak make sure tuan-puan yang nak memohon ni tidak ada sebarang apa-apa ikatan yang boleh menghalang tuan-puan untuk berkhidmat di UiTM selepas dah tamat pengajian. So, contohnya kalau JPA, kalau kena adalah kalau ada kena semak ada tak ikatan kontrak dengan badan-badan tersebut dan kena kemukakan permohonan lah untuk memindahkan kontrak ataupun melepaskan daripada kontrak tersebut. Seterusnya, kalau calon yang dah buat pengajar secara part-time sebelum ini, dia dah mendaftar secara part-time dan dia nak beasiswa KPT ini pun boleh dengan syarat
dia dah buat part time tu tak lebih daripada 1 tahun lagi dan dia ada baki pengajian minimum 4 semester semasa dia memohon. Maksudnya 4 semester lebih kurang dalam 2 tahun lah, dan juga dia dah memenuhilah syarat-syarat beasiswa yang lain. Dan dan diingatkan juga kalau diluluskan beasiswa oleh KPT cuma akan taja tempoh berbaki sahaja. So KPT tak akan backdate lah taja daripada awal tarikh mendaftar semasa pengajian sambilan tu ya. So misalnya dia dah buat part time selama 1 tahun masa dia memohon tu, so nanti dia dapat beasiswa dan dia akan sambung September nanti. So KPT akan start taja daripada sesi September tu sehingga tamat, sehingga cukup 3 tahun lah kiraan daripada tempoh dia dah daftar part time tadi. So cuma ada berbaki lah. Seterusnya, bila dah mendapat beasiswa ini, tak boleh terima apa-apa bentuk penajaan lain daripada mana-mana agensi lah. Tak bolehlah terima double, orang kata apa, lebih penajaan untuk peringkat pengajian PhD tu sebab ada kontrak dengan penaja. Kebiasaannya memang beasiswa, penaja tidak akan membenarkan calon-calon dia menerima penajaan daripada agensi lain. Dan satu lagi nak highlight, kena ingat staf-staf UiTM yang nak memohon beasiswa ni, dia mestilah tak pernah dapat kelulusan beasiswa sebelum ini ataupun kelulusan cuti belajar sepenuh masa sebelum ini untuk peringkat pengajian yang sama. Contoh, kalau dia sebelum ini dia dah pernah cuti belajar di peringkat PhD dan dia gagal menamatkan pengajian, kemudian dia nak try mohon beasiswa KPT. Tak boleh lah maksudnya. Sebab kemudahan ini kita cuma bagi sekali sahajalah, boleh dinikmati sekali sahaja untuk peringkat pengajian yang sama. Dan seterusnya sama juga belum lagi mempunyai kelayakan dalam peringkat pengajian yang sama. So kalau sebelum masuk UiTM dah pernah ada PhD, kemudian masuk UiTM nak sambung lagi PhD, tak bolehlah kita bagi peluang kepada mereka yang tak pernah ada sijil peringkat yang dipohon itu lagi. Okey, so far clear ya untuk PhD dengan sarjana kepakaran. Mana-mana syarat yang mungkin perlukan penjelasan detail nanti saya akan ulang sekali lagi dalam another FAQs lah di hujung-hujung slide nanti. Okey, untuk soalan Cik Syah nanti saya akan jawab untuk next slide sebab saya ada highlight juga perkara tu ya. Okey. Untuk subkepakaran dan pasca kedoktoran, syarat-syarat nak memohonnya, pertama, warga negara Malaysia berjawatan tetap, telah disahkan dalam perkhidmatan, bebas daripada tindakan tata tertib, ini common lah ya punya syarat, umum punya syarat. Kemudian untuk yang nak mohon postdoc, fakulti kena make sure calon-calon ini dah serve at least 1 sehingga 5 tahun selepas mendapat PhD. So maksudnya bila dia dah dapat PhD tu, fakulti PTJ boleh semak servis dia, at least dia dah serve 1 sehingga 5 tahun lah, baru dia boleh dipertimbangkan lah untuk mohon postdoc di bawah skim beasiswa ini. Manakala untuk permohonan subkepakaran pula, calon-calon itu mestilah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 1 tahun selepas dia dah dapat sarjana kepakaran. So basically dah serve dululah di majikan sebelum dia sambung lagi proses untuk ke peringkat ijazah seterusnya lah. Okey, untuk permohonan subkepakaran dengan postdoc ini kita kecualikan daripada syarat IELTS ataupun TOEFL lah. Tak perlu ada apa-apa kelulusan IELTS ataupun TOEFL. Dan seperti tadi, kemudahan ini hanya dinikmati sekali sahaja oleh pegawai dan mestilah telah diperakukan untuk pergi mengikuti pengajian ini oleh ketua jabatan iaitu rektor dan juga dekan fakulti, dan mestilah telah dapatkan tempat pengajian sama ada dalam atau luar negara, dan waktu mohon tu kena kemukakan offer letter. So mana tempat yang boleh calon-calon ini pohon? Kalau postdoc untuk dalam negara boleh pilih mana-mana 20 universiti awam. Kalau luar negara sama juga kita ikut macam PhD dengan sarjana tadi, top 50 QS. Tempoh maksimum untuk mohon postdoc di bawah skim beasiswa KPT hanyalah sehingga 2 tahun. Untuk subkepakaran pula, dalam dan luar negara boleh pilih mana-mana pusat perubatan terkemuka dan perlu disokong dengan kepakaran penyelia. So tempoh maksimum yang boleh mohon subkepakaran bawah beasiswa KPT ini cuma 1 tahun sahaja. Okey, so far clear ya untuk syarat-syarat. Okey, so kita teruskan. 3.5. Okey, kita teruskan. Tadi saya sebut PhD dengan sarjana kepakaran kan, tempat pengajian kan. So kita masuk lagi dalam lagi apa universiti-universiti yang boleh dipilih.
So kalau luar negara kena ikut top 50 QS. So nanti saya share slide, boleh klik dekat QS ranking tu, saya terus linkkan dengan website QS. So boleh semaklah, type je nama universiti, kalau dia dalam top 50 maksudnya layaklah untuk mohon. Kalau untuk dalam negara 20 universiti awam seperti biasalah, tuan puan sedia maklumlah apa 20 UA tu. Dan untuk universiti swasta pula, okey, ini adalah penambahbaikan syarat oleh pihak KPT dalam segi menetapkan tempat pengajian untuk permohonan beasiswa. KPT telah membuka permohonan di IPTS dalam negara yang tersenarai dalam universiti 5 dan 6 bintang berdasarkan setara 2017. Ini bagi mengatasi isu kuota luar negara yang terhad. Yang saya sebut awal tadi, luar negara kita cuma dapat 2 kuota sahaja kan, so sangat-sangat kompetitif. Tetapi untuk orang kata apa, untuk mengatasi isu ini, KPT pada tahun ini telah membuka ruang untuk calon-calon turut memohon di IPTS. Sebelum ni tak boleh ya tuan-puan. Sebelum ini KPT cuma benarkan kalau dalam negara UA ataupun kalau IPTS mereka cuma benarkan IPTS bertaraf GLU sahaja ataupun GLC lah, which is Uniten, UTP, MMU. So kali ini untuk tahun ini tuan-puan ada peluang untuk mohon universiti dalam 14 senarai ini. Boleh mohon dekat IMU, Monash, kalau kat Sarawak boleh pergi dekat Curtin dengan Swinburne, Nottingham Malaysia, kemudian Asia Pacific University, INSEF, mana-mana fakulti perakaunan. KPT memang memperakukan INSEF adalah institut yang diperakukan kepakaran dia dalam bidang perakaunan, maka boleh juga nak mohon dari sini. MSU, Sunway, University College Science, Taylors dan juga Utah. So siapa-siapa yang memang sebelum ini orang kata apa, ada orang kata apa, riki-riki lah nak mohon dekat IPTS ini adalah peluang tuan-puan sebab belum tentu lagi tahun hadapan KPT akan buka syarat sebegini. So ini mula dibuka untuk tahun ini. So boleh pilihlah juga untuk PTJ pun boleh take note kalau ada calon-calon yang nak memohon. Ini adalah universiti IPTS yang boleh dimohon oleh mereka sebab telah diperakukan untuk permohonan kali ini oleh KPT. Okey, yang ini macam kepakaran dengan postdoc tadi, tak ada apa-apa isu lah. Sama juga macam saya sebut tadi, postdoc antara 20 universiti awam di dalam negara ataupun kalau luar negara top 50 QS, dan juga sabtu kepakaran mana-mana pusat perubatan terkemuka dan mestilah disokong dengan kepakaran penyelia. Okey, macam mana nak memohon? Ini pun salah satu soalan yang biasa ditanya dan perlu diberi perhatianlah moderator-moderator dan juga calon-calon macam mana nak mohon beasiswa KPT Slide SKPD. Okey, first kena muat turun ataupun download senarai semak permohonan. Ini saya dah letakkan hyperlink, nanti kalau dapat slide ini, klik je terus akan pergi ke senarai semak permohonan. So dalam senarai semak permohonan tu kita dah nyatakan ke semua dokumen yang diperlukan. Jadi, lengkapkan dan sediakan dokumen mengikut senarai semak. Dokumen itu semua boleh download dekat website yang sama. Lepas dah klik senarai semak tu, dekat situ bawah-bawah tu ada borang yang kita letakkan sama dengan yang kita dah letakkan dalam checklist lah. Okey, lepas dah lengkapkan dan sediakan dokumen mengikut senarai semak, majukan ke semua dokumen tersebut kepada pejabat pentadbiran di PTJ masing-masing. Untuk staf kampus cawangan, kena make sure hantar kepada pejabat pentadbiran di kampus. Kemudian kampus akan semak dan pastikan dokumen lengkap. Kemudian kampus akan majukan kepada fakulti. Di fakulti pula perlu uruskan dari segi proses pemilihan lah. Contohnya mungkin fakulti nak buat temuduga dan perlu bentang proposal dan juga lain-lain proses lah yang diperlukan di pihak fakulti. Okey, seterusnya bila dah complete proses dekat peringkat fakulti kena majukan dokumen permohonan tersebut dan kena sertakan cover letter yang menyatakan dan juga sertakan minit keputusan temuduga lah kalau ada buat temuduga, dan yang penting juga kalau ada calon lebih daripada satu, senaraikan calon mengikut keutamaan. Jadi bila kita dah terima dokumen permohonan ini, nanti kita pun akan double check dekat peringkat kita mana yang ada lacking, kita akan contact terus dengan penama ataupun dengan PTJ untuk minta lengkapkan dokumen tersebut. Bila dokumen dah lengkap and calon pun dah fulfill semua syarat,
BKK akan daftarkan nama-nama calon ini dalam sistem ESP, iaitu sistem penajaan KPT. So ini step yang selalu tak diketahui oleh ramai calon lah. Dia ingat bila dia dah hantar dokumen dah settle, belum lagi. Bila BKK daftarkan, sebab ingat ya, kita KPT mengamanahkan majikan untuk menguruskan beasiswa dan dalam masa yang sama majikan kena bagi dokumen-dokumen ini kepada KPT. So macam mana KPT nak track dokumen ini? Melalui sistem penajaan ESP. So bila kita dah daftarkan nama calon-calon tersebut, calon akan terima email notification daripada KPT. So kena check email rasmi kalau dapat email daripada KPT untuk login dalam sistem ESP. Ini saya ada letakkan hyperlink yang ada link lah kepada sistem ESP tu. So dalam email tu nanti dia akan bagi username, dia akan bagi password. So tuan-puan login dalam sistem tu, kena upload dokumen-dokumen yang dinyatakan di dalam sistem. Itu yang pentingnya, step atas tadi kita minta sebelum hantar dokumen, buat salinan untuk simpanan terlebih dahulu. Scan dokumen terlebih dahulu. Kenapa? Sebab nanti ada step yang kena upload dokumen tersebut dalam sistem KPT. Dan PTJ pun kena ingat, especially di fakulti, dokumen-dokumen yang staf cawangan hantar tadi belum dapat pengesahan dekan fakulti kan. Tetapi yang calon itu kena upload dalam sistem mestilah yang telah disahkan oleh dekan fakulti, mana-mana yang perlukan tanda tangan. So make sure selepas dah, sebelum hantar kepada BKK, scan ataupun buat juga salinan untuk simpanan calon supaya nanti calon tu boleh upload dalam ESP. Ini saya rasa boleh communicate antara staf masing-masing lah. Dan kami juga akan cuba bantu lah dari segi proses ini. Okey, so kena ingat permohonan hanya dikira lengkap atau komplit kalau calon dah hantar hard copy dan upload soft copy dalam sistem ESP. So bila dua-dua proses ini dah dibuat, nanti calon cuma tunggu keputusan dikeluarkan oleh KPT. Dari segi sistem ESP nanti, pihak kami akan bantu maklumkan staf dari semasa ke semasa kalau ada dokumen yang orang kata apa, sebab bila kita upload, kena make sure dokumen tu jelas, lengkap, kena make sure apa yang kita hantar tu sama dengan apa yang kita upload. So dari segi ini nanti kita akan banyak communicate lah dengan calon dan juga PTJ. Okay, so saya harap clear ya prosedur permohonan beasiswa KPT ini. Okay. So, mesti tuan-puan nak tahu juga saya mohon beasiswa ni apa yang saya akan dapat bawah skim beasiswa ini. Majikan iaitu UiTM akan bagi kelulusan cuti belajar secara bergaji penuh. Manakala pihak KPT sebagai penaja akan memberikan allowance beasiswa dan juga akan menaja semua kos pengajian yang terlibat. So, secara ringkasnya, calon yang berjaya akan mendapat kelulusan cuti belajar bergaji penuh dengan beasiswa. So, apa yang dapat di bawah cuti belajar bergaji penuh ini, maksudnya untuk tempoh yang ditawarkan itu, tuan-puan akan tetap mendapat gaji seperti biasa dan dari segi allowance perkhidmatan, mengikut ketetapan surat perkeliling perkhidmatan bilangan 4 tahun 2009 dan juga perkeliling perkhidmatan bilangan 8 tahun 2010 telah menetapkan ada allowance yang akan tetap dibayar semasa pegawai tersebut bercuti belajar. Dan ada juga allowance yang akan dihentikan sekiranya pegawai itu bercuti belajar. So macam mana kita nak tahu apa allowance yang kita tetap dapat, apa allowance yang kita akan stop dapat sepanjang kita cuti belajar tu. Okey, kalau untuk cuti belajar bergaji penuh dalam negara, kalau imbuhan tetap perumahan akan tetap dapat, maksudnya allowance ITP tu kan, yang kalau kadar yang 700 tu kan, akan tetap dapat sepanjang tempoh cuti belajar. Kalau mana-mana pegawai yang diluluskan pengajian dekat luar negara, tuan-puan akan diberikan pilihan sebab di bawah skim beasiswa, UiTM akan terus memberi allowance bantuan sewa rumah. Basically macam imbuhan tetap perumahan jugalah, tetapi kadar berbeza sebab kadar itu akan mengikut kadar negara pengajian. So nanti kalau katakan tuan-puan dapat pengajian luar negara, akan diberi pilihan lah nak maintain dengan kadar ITP yang biasa dapat masa aktif itu ataupun nak ikut kadar di bawah beasiswa. Okey, untuk siapa-siapa yang dapat allowance jawatan tetap akan tetap dapat sepanjang tempoh cuti belajar. Allowance keraian pun akan jalan juga masa cuti belajar. Untuk bantuan sara hidup ataupun KOLA lah. Okey, untuk dalam negara,
pay attention, tuan-puan akan dibayar mengikut tempat pengajian, kadar tempat pengajian. Maksudnya, kalau sebelum ini tuan-puan dapat tempat bekerja jabatan di kadar B, so let's say pergi bercuti belajar di universiti yang berada di negeri ataupun tempat kadar A. So sepanjang tempoh cuti belajar itu akan dibayar mengikut kadar A. Bila dah balik tamat cuti belajar, balik report duty, automatik akan diselaraskan kepada kadar asal. Untuk yang luar negara, kena ingat cuti belajar lebih daripada 1 tahun tak layak dapat elang kola. Maksudnya, elang kola itu akan dihentikanlah sepanjang tempoh cuti belajar. Untuk pensyarah yang ada terima elang bayaran insentif pakar, ini untuk medik ataupun dentistry lah yang biasanya, masih lagi akan diterima sepanjang tempoh cuti belajar. Tetapi untuk elang kritikal, cuma pensyarah perubatan dan pergigian sahaja yang belajar di dalam negara yang akan layak terima elang ini sepanjang cuti belajar. Pensyarah selain daripada ini maksudnya macam engineering ke, architecture, undang-undang, siapa yang ada elang yang terima elang kritikal sebelum ini, sepanjang tempoh cuti belajar dalam negara akan dihentikan elang itu. Tetapi mana-mana pensyarah termasuk medik dan dentistry yang belajar di luar negara akan dihentikan elang kritikal. Untuk dalam akademik pensyarah perubatan pula, kalau cuti belajar memang automatik lebih 3 bulan akan dihentikan elang tersebut. Semua elang-elang yang dihentikan ini akan dibayar semula mengikut kadar yang seperti asal apabila tuan-puan telah balik report duty. Okey, so clear dari segi elang perkhidmatan yang dibayar bersama gajilah sepanjang tempoh cuti belajar. Okey, untuk pemegang beasiswa yang berjaya diluluskan pengajian di luar negara, UiTM akan tambah dari segi elang keluarga. Ini tertakluk kepada syarat-syarat yang berkuat kuasa ya. So ini adalah senarai elang yang akan diberikan kalau pemegang beasiswa itu tersebut membawa keluarga. Terma keluarga itu kena pay attention. Kalau mengikut syarat yang berkuat kuasa sekarang ni, keluarga yang layak menerima adalah pasangan dan juga anak, maksimal 3 orang, umur setiap anak itu tidak lebih 13 tahun semasa berangkat. So, tapi kena ingat UiTM berhak ya untuk meminda kadar-kadar elang dan juga syarat-syarat yang berkaitan dari semasa ke semasa. So, tak bolehlah pegang, tak bolehlah samakan dengan pemegang beasiswa yang sebelum-sebelum inilah. So, kena ingatlah, kena bacalah kontrak perjanjian dan juga memorandum yang akan diberikan nanti sama ada tuan-puan layak untuk terima atau tidak. Ini cuma diberikan untuk pemegang beasiswa yang diluluskan pengajian luar negara sahaja. Yang dalam negara tak adalah elang untuk keluarga. Okey, itu yang UiTM bagi. Kalau KPT, beasiswa yang dibagi ini adalah senarai elang-elang yang diberi kepada semua pemegang beasiswa yang berjaya. So, elang dan kemudahan ini adalah mengikut kadar dan kemudahan yang berkuat kuasa lah, samalah juga tertakluk kepada pindaan lah. So, tuan-puan boleh tengoklah siapa yang nak aim beasiswa ni kan, ini adalah elang-elang yang akan diterima lah kalau berjaya dapat. Okey, adakah terdapat sebarang ikatan kontrak dan juga tuntutan ganti rugi? So, ada pegawai yang ditawarkan beasiswa ini dikehendaki menandatangani 2 perjanjian ya. Kena ingat, ada 2 perjanjian yang akan tuan-puan kena sign kalau berjaya dapat beasiswa. 1 perjanjian dengan majikan, 1 perjanjian dengan KPT. So, asas perjanjian ini maksudnya pemegang beasiswa itu kena berkhidmat dengan universiti majikan selepas berjaya tamat kursus mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. So, bila tuan-puan dapat kontrak perjanjian nanti, kena pay attention berapa tempoh ikatan kontrak dan berapa tuntutan ganti rugi sekiranya berlaku pecah kontrak. Okey, untuk perjanjian UiTM, tempoh ikatan kontrak yang dikenakan adalah bagi suatu tempoh bersamaan dengan 2 kali ganda tempoh cuti belajar dan tempoh lanjutan jika ada yang diluluskan secara rasmi ataupun jika berlaku sebarang pecah kontrak perlu membayar ganti rugi sebanyak kos sebenar. So, simple calculation, staff yang lulus tempoh cuti belajar selama 3 tahun, maksudnya bond dia dengan UiTM adalah 6 tahun, 2 kali ganda.
ini adalah tempoh ikatan kontrak UiTM. Macam saya cakap tadi ada 2 perjanjian kan. Kalau dengan KPT, tuan-puan kena tengok jugalah berapa tempoh ikatan yang ditetapkan KPT dan berapa jumlah ganti rugi. Memang akan ada possibility kedua-dua perkara ini tidak sama antara majikan dengan universiti dengan KPT. Tetapi dia akan berjalan beriringan sebab syarat KPT menetapkan pemegang beasiswa tersebut kena berkhidmat di universiti majikan lah maksudnya. Okey, so ini saya kongsikan juga apa perkara-perkara yang boleh menyebabkan tuan-puan melakukan pecah kontrak tanpa sedarlah, sedar atau tanpa sedar. So ini sekadar perkongsianlah supaya orang kata apa, walaupun ini beasiswa bermaksud bukanlah seperti pinjaman yang kena bayar balik, tetapi kalau ada perbuatan pecah kontrak yang dilakukan, of course ada tuntutan yang boleh diambil oleh penaja ataupun majikan kepada staf tersebut. Okey, so untuk tuan-puan moderator di PTJ masing-masing, apa peranan tuan-puan dari segi urusan permohonan beasiswa ini? Yang pertamanya, kena hebahkan iklan beasiswa ini kepada staf akademik di PTJ masing-masing supaya mereka semua aware lah, di iklan beasiswa tengah buka sebab kita ada tarikh tutup. So make sure semua staf di PTJ masing-masing aware dan tahulah tentang pembukaan iklan beasiswa. Kemudian kena terima dan semak dokumen permohonan mengikut checklist yang telah disediakan dan juga uruskan semua proses yang terlibat di peringkat PTJ seperti temu duga, pembentangan proposal dan lain-lain pengesahan dokumen lah yang diperlukan. Dan sediakan keputusan pemilihan calon serta surat iringan lah untuk kesemua dokumen yang ingin dihantar. Majukan kesemua dokumen tersebut kepada BKK sebelum tarikh tutup permohonan dan tolong bantu panjangkan maklumat-maklumat penting kepada calon atau pemohon lah. Okey, so saya ada add-on juga soalan lazim berhubung keperluan dokumen dan borang. Okey, soalan pertama. Bila penajaan beasiswa dan pengajian akan bermula sekiranya calon berjaya mendapat tawaran beasiswa? Dimaklumkan untuk peringkat pengajian sarjana kepakaran, penajaan dan pengajian adalah bermula 1 Jun 2021. Manakala untuk lain-lain peringkat iaitu PhD dan SKPD, penajaan dan pengajian adalah bermula 1 September 2021. Bila kita sebut tarikh ini tak bermaksud fix 1 Jun 2021, 1 September 2021. Ia maksudnya adalah onwards. Maksudnya tarikh pengajian itu akan mengikut tarikh pendaftaran pelajar di tempat pengajian. Tetapi mestilah sesi yang disebutkan itulah maksudnya sesi Jun dan juga sesi September. So selagi calon tak dapat keputusan beasiswa, calon tak boleh memulakan pengajian secara sepenuh masa. Ini sebenarnya common rules lah, maksudnya staf UiTM pun selagi tak ada apa-apa kelulusan cuti belajar tak boleh pergi belajar secara sepenuh masa. Maksudnya tak boleh meninggalkan tugas lah untuk pergi belajar. Okey, next soalan yang seterusnya. Yang pernah selalu juga kami terima, universiti yang dia nak mohon tu belum lagi buka tawaran untuk sesi September. Macam mana saya nak dapatkan surat tawaran untuk mohon beasiswa? Okey, apa yang selalu kami sarankan, calon dia boleh daftar dulu untuk sesi yang sedang dibuka. Contoh kalau Mac kan, daftar untuk sesi Mac, kemudian dia minta penangguhan semester ke sesi September 2021. So, waktu dia nak hantar dokumen nanti, dia kena kemukakan offer letter yang asal dan juga surat kelulusan penangguhan semester. Maksudnya nanti KPT akan tengok dari segi surat penangguhan itulah semester September 2021. Okey, so clear siapa yang selalu ada isu offer letter tak dapat lagi, so boleh cuba alternatif inilah. Ini bagi universiti yang biasanya dia buka 2 sesi lah, Mac, September. Ada universiti yang dia memang buka 1 sesi sahajalah. Okey, ini tadi saya dah terangkan kalau calon yang dah buat part time boleh ke nak mohon? Boleh kalau dia dah buat part time tak lebih 1 tahun dan dia ada baki tempoh pengajian minimum 4 semester. So nanti kita akan minta dia kemukakan dokumen atau bukti pengesahan lah yang dia akan mendaftar pengajian untuk sesi September nanti. Dan sekali lagi diingatkan kalau dia berjaya mendapat penajaan, beasiswa itu hanyalah untuk tempoh berbaki sahaja. So dia tak akan dapat solid 3 tahun lah seperti staf yang belum memulakan pengajian lagi. Okey, common question juga, perlukah saya kemukakan IELTS dan TOEFL dan juga sijil PhD on time semasa menghantar dokumen? Untuk IELTS dengan TOEFL memang kena hantar masa hantar dokumen. Kena hantar dengan skor yang telah kita tetapkan, minimum yang kita tetapkan.
permohonan yang kita terima yang tak ada salinan keputusan ini ataupun yang ada keputusan tapi tak capai skor minima, kita tak akan proses lagi ke peringkat seterusnya. Memang kita tak boleh proses lah sebenarnya. Untuk POT pula, sebenarnya tuan-puan tak perlu hantar semasa nak hantar dokumen ni. POT perlu dihantar lepas dah dapat tawaran beasiswa dan sebelum memulakan pengajian. So kena make sure lepas dah hantar dokumen tu, kalau tak sempat nak sit for POT yang dah dibuka sebab POT pun terhad kan, limited, saya faham. Tetapi ILD dia akan buka jugalah kursus itu, dia bukanlah sekali setahun, dia akan buka beberapa kali setahun. So bila buka iklan, maksudnya masih ada peluang lagi lah untuk pergi POT dan dapatkan sijil POT itu sebelum memulakan pengajian dan selepas mendapat beasiswa lah. Maksud saya nak cakap kat sini masih ada lagi tempoh. Kalau sekarang tak ada lagi sijil POT, boleh lagi hantar dokumen sebab kita akan minta sijil POT tu selepas calon berjaya mendapat beasiswa. So nanti dekat senarai semak tu, tuan-tuan boleh tengok kita dah susun dokumen yang kena hantar masa nak hantar permohonan dan juga yang kena hantar lepas dah dapat beasiswa. Okey, dan diingatkan juga sijil POT tu wajib untuk calon yang nak memohon PhD sahaja. Okey, kalau sijil kelahiran ibu bapa tiada, contohnya hilang ataupun rosak ataupun musnah, macam mana? KPT tetap memerlukan sijil kelahiran sebab ini antara skim SLAP tadi memerlukan bukti bumi putra. So, apa alternatifnya? Calon boleh buat cabutan sijil dekat JPN. Saya sertakan link. Boleh siapa-siapa yang ada masalah dari segi sijil kelahiran ibu bapa yang dah lama-lama tu, cuba sijil kematian ke IC ke, boleh buat cabutan sijil dekat JPN. Okey, ini soalan yang ada saya nampak tadi. Saya penerima ataupun pemegang beasiswa TPM sebelum ini. Macam mana saya nak kemukakan surat pelepasan atau pemindahan ikatan kontrak seperti yang diminta? Dimaklumkan kalau TPM scholars tak perlu kemukakan surat pelepasan atau pemindahan ikatan kontrak. Kenapa? Sebab kalau tuan-puan perasan, penaja sebenarnya adalah penaja yang sama, KPT. So keperluan ini adalah bagi mereka yang penaja sebelum ini adalah penaja lain seperti JPA ataupun MARA. Yang itu kita akan minta. Kalau TPM tak perlu kemukakan dokumen ini sebab penaja yang dipohon ini sebenarnya adalah KPT, penaja yang sama. Skim beasiswa ini adalah skim beasiswa yang sama sebenarnya. Okey, untuk pengajar luar negara, kalau perasan ada kita minta cetakan e-vetting kan? So, saya sertakan juga tata cara pengurusan, tata cara macam mana nak mohon e-vetting. Okey, kena masuk dekat sistem e-vetting, boleh klik kat link tu nanti. Kemudian klik permohonan baru, klik tapisan pelajar tajaan. Kemudian dia akan keluar maklumat badan penaja, boleh ikut sebiji macam dekat skrin ni, pilih kementerian kena pilih apa, jabatan pilih apa, bahagian pilih apa. Okey, so bila dah dapat masuk nanti, tuan-puan kena isi maklumat-maklumat yang macam biasalah isi dalam, kalau dulu pernah isi soalan keselamatan kan, sama sebenarnya. E-vetting ni sebenarnya menggantikan soalan keselamatan. So, tak perlu tunggu permohonan keputusan sebab keputusan e-vetting ini sangat-sangat lama. Kalau pengalaman saya sendiri, mengambil masa sehingga 4 ke 5 bulan untuk dapat keputusan. So, kita cuma minta print out bukti permohonan. Lepas dah isi dah habis complete permohonan, akan ada function untuk print out borang permohonan. Print out saja borang permohonan itu dan kepilkan sekali bersama dokumen permohonan. So, nanti bila sampai kat KPT, of course KPT dia bawah kerajaan yang sama lah kan. So, dia boleh terus semak lah dengan pegawai dekat JPM dari segi keputusan e-vetting tu lah. Sebab kalau tuan-puan nak tunggu keputusan e-vetting memang sangat lama. So, cuma perlu kepilkan bukti permohonan. Okey, ini pun tadi saya ada explain, saya dah selesai hantar dokumen hard copy. Adakah permohonan saya telah selesai ataupun ada tindakan lain yang perlu buat? Ya, ada. Selepas dah hantar hard copy, kena upload pula soft copy dekat sistem ESP. So, nanti calon dia akan dapat email. Kalau dia dapat email tu maksudnya kami dah semak dokumen tu memang komplit dan calon tu pun memang fulfill syarat. So, kami akan daftar nama dia, calon akan dapat email daripada KPT. So, KPT akan minta calon masuk dan juga upload dokumen. Dokumen yang kena upload ni sebenarnya sama saja macam dalam checklist. So, kena make sure dokumen yang tuan-puan upload tu kena sama dengan apa yang tuan-puan hantar. Dan hanya permohonan yang dihantar secara hard copy dan dimuat naik secara soft copy sahaja akan dianggap selesai dan akan boleh diproses oleh KPT. Okey,
bila jangkaan keputusan penawaran beasiswa dikeluarkan? Kalau ikutkan jangkaan adalah sekitar pertengahan tahun, ini tertakluk kepada proses mesyuarat dekat peringkat KPT. Tetapi keputusan tu memang akan keluar sebelum sesi pengajian bermula. Maksudnya siapa yang nak mula Jun 2021 sarjana kepakaran, keputusan memang akan keluar sebelum Jun, dan yang untuk mohon September memang keputusan akan keluar sebelum September lah. Okey, kalau saya berjaya dapat tawaran beasiswa tahun ini, tahun 2021, bolehkah saya menangguhkan pengajian ke tahun 2022? Penawaran beasiswa untuk pengajian dan kursus yang akan diikuti pada tahun 2021 berdasarkan surat tawaran. Jadi sebarang permohonan untuk extend tempoh salaku ataupun untuk tangguh pengajian ke tahun seterusnya tidak akan dipertimbangkan. Sebab peruntukan yang digunakan adalah peruntukan tahun 2021. So, kena mulakan pengajian tahun ini juga. Okey, so kat mana ataupun dengan siapa saya boleh rujuk untuk pertanyaan lanjut berkenaan dengan beasiswa ini? So, calon boleh rujuk kepada moderator beasiswa yang kita lantik daripada staf pentadbiran lah di pejabat admin masing-masing. Contohnya timbalan pendaftar, penolong pendaftar, pegawai eksekutif, kerani, ataupun boleh rujuk dekat BKK directory. Saya ada link kan directory staff kalau nak berhubung dengan pihak urus setia lah. So ini kalau di BKK pegawai yang tuan-puan boleh refer kalau nak contact terus dengan kami. Puan Azli adalah ketua saya. Kemudian kalau yang nak mohon SKPD boleh rujuk dengan Puan Azlina yang mana puan moderator kita juga hari ini. Siapa yang nak bertanya tentang slide-slide iaitu PhD dan sarjana boleh berhubung dengan saya lah. Dan tak semestinya kena berhubung dengan kami bertiga sebab kami ada satu tim yang besar yang sangat berpengalaman yang sebenarnya berurusan secara terus dari segi keperluan borang-borang ni. So, diorang lagi expert sebenarnya pasal borang-borang dokumen ni. So, tuan-puan boleh cari kami punya tim dekat sini. Ini nanti boleh refer dekat directory jugalah kalau nak bertanya lanjutlah untuk beasiswa ini. Okay, so sebelum saya tamatkan saya punya sharing session hari ini, just nak berkongsi sedikit lah sebenarnya kenapa beasiswa ini dibuka oleh KPT untuk staf akademik di IPTA. So basically sebenarnya untuk membantu meningkatkan lagi kualiti anggota akademik yang berkelayakan PhD. Kalau di RU, target KPT adalah 75% stafnya adalah berkelayakan PhD. Kalau macam kita UiTM non-RU, target kita adalah 60%. So ini orang kata apa, nak meningkatkan lagi mutu pengajaran dan pendidikan IPTA lah melalui tenaga pengajar yang berpendidikan tinggi. So seperti yang Datuk BC kita pernah share masa amanat tahun 2021 awal bulan yang lepas, sehingga 2020 staf UiTM yang berkelayakan PhD adalah sebanyak 27.4%. So kalau kita nak capai 60% NRU, sekurang-kurangnya kita perlukan lebih daripada 2,000 lagi lah staf kita untuk ada kelayakan PhD. So sebab itu skim beasiswa ini sangat-sangat kita tekankan supaya calon-calon mohonlah beasiswa ini sebab dah disediakan khas untuk tenaga akademik lah untuk sambung pengajian. Jadi boleh grab lah peluang ini. Dan saya rasa sebenarnya yang lebih arif dan lebih layak lagi untuk menerangkan tentang keperluan PhD ini adalah of course Datuk BC kita lah. So sekadar perkongsian kepada tuan-puan, esok Datuk BC kita akan buat sesi engagement lah, sesi perkongsian dengan topik Why You Need a PhD. So saya jemputlah tuan-puan yang berkelapangan untuk tune in dekat YouTube channel UiTM. Esok 4 Mac 2021 hari Khamis pukul 3 petang sampai pukul 5 petang. Boleh kita sama-sama dengar apa orang kata apa perkongsian ilmu lah daripada Datuk BC, especially untuk mereka yang nak memohon PhD lah ataupun yang belum lagi mempunyai kelayakan PhD dan bercita-cita untuk mendapatkan kelayakan PhD. Boleh kita sama-sama dengarlah perkongsian daripada Profesor Emeritus Datuk Insinyur Dr. Muhammad Azrai Kasim lah. So ini saya ajak ramai-ramai lah kita join tengok esok. Okay, so itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Jadi hopefully bermanfaatlah kepada semua. Dan saya serahkan semula kepada Puan Moderator. InsyaAllah, terima kasih Puan Nina.
Boleh tanya soalan tak? Terima kasih. Boleh soalan. Alhamdulillah, terima kasih Cik Wan Masuri, Wan Husin atas perkongsian yang amat berguna kepada kita semua. Saya teruskan dengan sesi Q&A. Okey, saya bacakan dulu soalan. Assalamualaikum. Yang pertama daripada Encik Muhammad. Kalau kita dah dapat tempat pengajian tapi belum dapat penyedia, macam mana ya Cik Wan Masuri? Okey, so sebenarnya penyedia itu orang dari segi KPT lah sebenarnya adalah nilai tambah kepada securement untuk pelajar itu akan sambung pengajian ke universiti. Tetapi dokumen penting yang KPT nak adalah offer letter. So kalau dah ada offer letter sebenarnya sudah memadai, tapi kalau ada dah dapat penyedia, lagi-lagilah orang kata apa, secure, lagi-lagilah menyokonglah permohonan dokumen itu sebenarnya. Sebab maksudnya tuan dah dapat tempat dan dah ada supervisor pun yang nak menyelia. So tak adalah bila dah masuk, contoh dah dapat beasiswa nanti, dah start belajar baru nak cari supervisor, so akan mengambil masa lah di situ. Tetapi cukup dengan offer letter surat tawaran universiti sebenarnya dah boleh diproses lah kalau di peringkat KPT. Okey, harap dapat Muhammad Hilmi. Soalan seterusnya daripada Tuan Said Muhammad Faisal bin Said Ahmad. Bagaimana dengan kursus PhD Preparation Research Methodology masih belum diambil sebab pihak LD tunda dan slot yang seterusnya telah penuh? Okey, Waalaikumsalam, terima kasih. So untuk soalan ni macam yang saya explain tadi, kena make sure boleh attend POT sebelum nak memulakan pengajian. Kalau dah berjaya dapat beasiswa, contoh kalau keputusan beasiswa dah keluar, contohnya maksud saya nak hantar permohonan ini sebelum keputusan beasiswa dah keluar, kena sentiasa rujuk dengan ILD lah jadual POT seterusnya. Kita akan minta masa hantar permohonan ini lagi lah, tapi nanti kita akan minta lepas kalau itu dah berjaya dapat beasiswa. Saya ada soalan, nak tanya boleh? Okay, boleh. Okey, saya nak tanya, kalau kata contohnya kan, ada satu college universiti di Malaysia, dia nak taja sebab dia nak bagi scholarship lah tanpa ada ikatan apa-apa. Kerana dia nak promote lah untuk orang belajar di universiti dia, sambung PhD di tempat dia tanpa ada terikatan apa-apa. Adakah kalau kita dapat beasiswa tu, kita boleh dapat cuti belajar? Itu soalan saya. Maksudnya adakah UiTM membenarkan? Sebab kalau ikut ranking tu memang bawah daripada UiTM lah ranking dia tu. Okey. So maksud soalan Cik Amal, tapi dalam masa sama Cik Amal nak memohon dengan kemudahan beasiswa KPT ni lah kan? Rasanya Ke nak rasanya bukan KPT kot. Dia macam bawah Majlis Agama Islam. Tak maksud saya, tapi tuan nak mohon beasiswa KPT lah kan? Ke nak mohon cuti belajar sahaja untuk sambung PhD? Cuti belajar. Okey, so kalau nak mohon cuti belajar sahaja, sebenarnya itu syaratnya berbeza dengan syarat permohonan beasiswa. Betul, UiTM memang ada kemudahan cuti belajar juga untuk staf UiTM nak sambung ke peringkat PhD dan juga sarjana lah. Tetapi tidaklah saya kongsikan di sini sebab fokus hari ini adalah untuk beasiswa KPT sahajalah. So kalau tuan nak tahu dari segi kelayakan nak sambung belajar, nak mohon cuti belajar dengan UiTM dengan beasiswa yang ditawarkan oleh kolej tersebut, nanti tuan boleh call ataupun email saya lah, saya akan explain tentang kemudahan cuti belajar. Tapi kalau tuan nak mohon beasiswa KPT ini memang tak boleh terima apa-apa penajaan daripada agensi lain walaupun tiada sebarang ikatan kontrak. Sebab memang tidak ada ikatan kontrak, tetapi bila pihak itu telah memberikan pembiayaan kepada seseorang itu, dia ada kuasa untuk meminda sama ada dia nak menambahkan kontrak atau tidak. So dari segi mungkin awal tak terikat, tapi sebenarnya bila dia dah mengeluarkan kos dari pihak dia kepada pihak tuan, so dia boleh mengadakan ikatan kontrak itu sebenarnya. Itu sebenarnya punca kenapa KPT tidak membenarkan calon-calon yang dapat beasiswa dia menerima apa-apa penajaan atau pembiayaan lain daripada agensi luar. Sebab tak nak terikat dengan apa-apa possibility atau kontrak yang boleh bagi implikasi. Bukan saja kepada penaja tetapi kepada tuan juga.
Tapi kalau tuan nak mohon beasiswa itu sahaja, bukan beasiswa KPT lah, tapi nak bercuti belajar sepenuh masa, boleh kontak saya nantilah, saya akan explain dari segi kemudahan cuti belajar lah. Boleh saya menjawab soalan Cik Amar? Boleh, boleh, boleh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Cik. Salam. Kita ke soalan seterusnya daripada Soalan. Saya ada mempunyai JPA dengan KPT which saya punya penaja semasa ijazah pertama dan kedua. Tapi tiada respon berkenaan dengan pindahan kontrak. Saya dah email pada Disember lagi dan juga pada minggu lepas, tapi tiada respon. Bagaimana saya nak settlekan borang pindahan kontrak ini? Dan yang soalan saya yang kedua, saya dah register untuk ambil IELTS, tapi malangnya masa tu tarikh ni tak keluar lagi. Saya dah register awal bulan 4. Boleh saya hantar semua dokumen dulu dan saya hantar result IELTS saya selepas itu. Okey. Soalan pertama tadi, terima kasih Puan. Soalan pertama tadi saya macam putus-putus, tapi saya cuma dengar maksudnya Puan pernah ada ikatan dengan penaja masa degree dulu. JPA ya? Ya, JPA masa degree, MyBrain masa master. Okey, so dah email kepada mereka untuk permohonan berkaitan kontrak ni lah kan, dan belum terima respon lagi lah. Ya, betul. Okey, so untuk JPA sememangnya dia ada prosedur kena isi borang. So boleh isi borang dan hantar borang tu kepada dekat bahagian agensi, dekat belakang sekali bahagian belakang tu ada ruangan agensi menerima tak silap saya yang akan diisi oleh bahagian pejabat pendaftar jugalah. Tugas Puan sebenarnya Puan cuma kena hantar salinan borang permohonan tu sahaja sebab kita ambil maklum. Kalau dah hantar tak apa, tak ada masalah. Sebab kita ambil maklum keputusan JPA memang sangat lama. So kita ambil kira borang tu saya hantar kepada pejabat pendaftar teruslah maksudnya. Betul. Sebab pejabat pendaftar dia akan isi bahagian di ruangan agensi. So nanti salinan borang tu Puan bagi pada kami dan juga asalnya Puan kena hantar kepada JPA lah untuk menegakkan proses di JPA. Dia macam e-vetting, hantar yang salinan permohonan sahaja, tak perlu tunggu yang keputusan. Okey, baik. Okey, soalan yang kedua dari segi IELTS atau TOEFL tadi, macam saya cakap tadi, kalau kami terima dokumen permohonan, IELTS atau TOEFL tak ada lagi ataupun tak capai skor minima, kita tak akan proses lagi lah. So basically kita KIV dulu lah, kita memang tak akan proceed to next step. Tetapi bila kalau Puan dah dapat IELTS nanti, bagi terus kepada kami kalau tempoh iklan masih lagi dibuka pada ketika itu ataupun KPT masih lagi menerima dokumen permohonan pada ketika itu, kita akan terus proceed dengan permohonan tu lah. Maksudnya selagi ada tempoh kita akan proses kalau dah lengkap. Okey, terima kasih Puan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, saya Puan Nolida. Macam ni, saya dah buat cabutan untuk sijil kelahiran ibu bapa saya. Tapi dalam dah pergi ke Wisma dan dia cakap tidak direkodkan lah, tak ada rekod. Jadi macam ayah saya cakaplah juga mungkin masa dulu dia pun tak ingat, dia memang tak ada daftarkan lah kelahiran tu. Dan mak saya pula dah tak ada, dah meninggal. Jadi macam apa yang patut saya buat lah, maksudnya nak kena buat akan sumpah ke ataupun macam mana, saya tak dapat lagi gambaran untuk yang menggantikan salinan surat beranak tu. Ya. Okey, kalau ikutkan sebenarnya cabutan sijil tu, kalau kami refer dokumen-dokumen sebelum inilah, kalau buat cabutan sijil kad pengenalan pun akan ada dinyatakan tempat kelahiran di dalam situ. So kalau boleh saya nak minta kalau tak keberatan Puan berhubung dengan pihak JPN, sebab cabutan sijil tak semestinya cabutan sijil kelahiran sahaja, dia ada cabutan IC, ada cabutan sijil kematian. So semua ni sebenarnya boleh buat cabutan lah, ada rekod. So ada juga staf yang tidak ada, calon yang tidak ada cabutan sijil kelahiran, tetapi JPN mengeluarkan cabutan sijil kewarganegaraan tak silap saya, yang mana dekat situ ada menyatakan tempat lahir. So itu yang sebenarnya dokumen yang diperlukan oleh KPT lah.
Maksudnya dan dari segi sijil kematian tadi pun sebenarnya boleh buat juga cabutan sijil kematian. So nanti dekat slide yang saya akan kongsi nanti saya ada letak link JPN kan. Dekat situ sebenarnya ada semua, boleh tengok dekat bahagian perkhidmatan itu cabutan sijil yang boleh dilakukan. Cabutan sijil kelahiran, cabutan sijil kematian, cabutan IC pun boleh. Okey. Saya harap boleh membantulah. Sebab saya nak bagi explanation lanjut pun saya pun bukan pegawai di JPN kan. Tetapi saya merujuk kepada dokumen-dokumen yang pernah dikemukakan dan diterima oleh pihak KPT lah untuk tahun-tahun sebelum ini. Okey, terima kasih Puan. Sama. Kalau saya tengok soalan yang dekat chat room macam ada juga yang saya dah jawab dalam soalan lazim kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Muhammad Zaid. Saya sebenarnya ada tulis dekat chat tu tapi itulah saya nyatakanlah. Sekadar untuk menganalisis risiko selepas mendapat beasiswa ni lah. Maksud saya kurang jelas bagaimanakah bentuk denda ataupun pampasan yang perlu kita bayar semula sekiranya kita tidak dapat tamatkan on time. Dan adakah perlu dibayar secara lamsam ataupun ada kaedah yang tertentu daripada UiTM ataupun tolakkan gaji ke atau sebagainya. Wallahualam. Okey, terima kasih Cik Zaid. Menarik soalan tu dan sebenarnya untuk makluman lah kalau calon-calon yang dah berjaya dapat beasiswa nanti, kita akan buat satu lagi sesi taklimat yang waktu sesi taklimat tu sebenarnya ada menerangkan dengan jelas dan juga ada sesi dengan pegawai undang-undang berkenaan dengan kontrak perkhidmatan dan kontrak perjanjian yang akan ditandatangani lah. Cuma kalau saya boleh cerita secara orang kata on the surface lah. Pemegang beasiswa yang berjaya ni dia akan ada dua agreement, satu dengan KPT, satu dengan UiTM. So kalau dia melakukan apa-apa perbuatan yang macam saya senaraikan tadi yang boleh menyebabkan pecah kontrak, so secara orang kata legally-nya dia boleh dikenakan tindakan perundangan yang membawa kepada tuntutan ganti rugi oleh majikan ataupun oleh KPT lah. So tuntutan ganti rugi itu adalah berjumlah kos sebenar. Kos sebenar tu kena tengok definisi dalam borang perjanjian. Ini untuk UiTM ya. So dalam borang perjanjian tu kita akan sebut kos sebenar itu meliputi apa. Sama ada meliputi, kebiasaannya meliputi kesemua kos yang dikeluarkan oleh UiTM kepada staf tersebut sepanjang dia bercuti belajar. Dan ini mungkin akan termasuk kalau sebenarnya kalau perjanjian yang sedang berkuat kuasa termasuklah sekali dengan gaji dan emolumen. Ada kos pentadbiran jugalah. So kos-kos ini yang akan dituntut kalau terbukti perbuatan pecah kontrak telah berlaku dan dari segi pembayaran itu sebenarnya saya rasa lebih elok dibincangkan selepas dah berlaku notis tuntutan itulah, tetapi secara asasnya pembayaran memang secara lamsam lah. Apa-apa proses yang melibatkan orang kata intipati di dalam itu nanti sebenarnya lebih sesuai dibincangkan dan dijelaskan oleh penasihat undang-undang lah. Yang kita kena aware di awal ini, kita ada kontrak yang kita kena follow dan kita kena abide segala tanggungjawab di dalam itu supaya kita tak terbuat apa-apa perbuatan yang menyebabkan kita akan dituntut semula kos itu. Sebab kalau ikutkan beasiswa ini tidak perlu dibayar balik kalau staf itu berjaya tamat, tetapi boleh dituntut sejumlah kos kalau berlaku perbuatan pecah kontrak sebab melibatkan perjanjian lah. So macam itulah kalau orang kata on the surface. Tetapi nanti calon-calon yang berjaya dapat beasiswa kita akan ada satu sesi taklimat yang kita akan ceritakan detail tentang kontrak perjanjian tu. So saya rasa waktu tu nanti lebih orang kata lebih dekat lah kalau kita nak berbincang tentang kontrak perjanjian dan juga implikasi pecah kontrak ni lah. Tetapi untuk sekadar untuk makluman sebenarnya, kalau mana-mana staf UiTM yang memohon cuti belajar walaupun bukan di bawah beasiswa KPT tetap ada ikatan kontrak. So sama saja. Kalau mohon beasiswa KPT ni pun ada kontrak, ada bond. Kalau nak pergi cuti belajar dengan mana-mana penajaan lain pun sebenarnya ada juga kontrak dengan UiTM. Itu sekadar perkongsian sajalah. Boleh ya, saya harap menjawablah soalan. Baik, terima kasih Cik Wan. Ya, Assalamualaikum. Saya Yaakob. Saya ada satu soalan. Ya. Okey, satu soalan je. Saya tengok dalam iStaff portal angka prestasi untuk tahun lepas tak keluar lagi. Nak isi macam mana nanti dekat borang ada diminta kan untuk 2020 tak keluar lagi saya rasa. Itu je soalan saya, terima kasih. Okey. So kalau markah tahun 2020 tak keluar lagi bermaksud tidak di-endorse lagi lah. So kita akan ambil yang terkini lah, 3 tahun yang terkini yang ada dalam sistem. So maksudnya daripada 2019 lah.
kalau semasa menghantar permohonan itu tahun 2020 masih lagi belum dikeluarkan sebab belum di-endorse lagi di peringkat induk. So dari segi bila kita cek markah prestasi nanti, kita akan ambil yang 3 yang atas lah, top 3 yang ke atas, yang terkini. Sebab tu kita sebut yang terkini dan kena berturut-turut. Okey Assalamualaikum Cik Suri. Assalamualaikum, saya Fairuz. Saya pun Okey, Cik Suri, saya ada beberapa soalan. Okey, soalan pertama saya. Okey, saya pernah menghadiri POT. Okey. Okey, tetapi pada tahun 2015, cumanya CJ 2015, cumanya skill tu saya cari tak ada. Tapi bila saya tengok dekat macam penyertaan latihan kita pada tahun 2015 bila kita print memang appeal. Hari tu saya pernah pergi dekat dekat kita punya itulah dekat sana punya event, ada minta, tapi sebabnya kan kita kan dah bertukar dari punya ILD semua tu kan. So macam mana Cik Suri kalau kes macam tu? Okey, so kalau kes yang sijil POT samalah juga tadi, maksudnya hilang ke ataupun dah tak ada dalam simpanan. So kita terima salinan rekod sejarah latihan tersebut. Sebab sebenarnya sejarah latihan tersebut pun di-key in oleh ILD. So sama jugalah sebab kita ambil maklum ILD pun dia memang tak akan keluarkan sijil 2-3 kali. Tapi Puan boleh kemukakan cetakan skrin sejarah tu yang ada menyatakan kursus tu memang dihadiri dan bila. So itu salah satu alternative documents lah. Okey, terima kasih banyak Cik Suri. Dan soalan seterusnya Cik Suri, bila saya tengok senarai semak dekat pintu belakang tu ada perlu desain pengesahan pemohon kan. Okey, kolom yang kedua tu akademi dengan pusat pada cawangan. Kalau macam ni siapa yang akan sign Cik Suri dan siapa pula yang akan sign dekat tindakan peserta BKK tu pula? Ini dekat mana ya Puan? Dekat senarai semak ni? Dekat senarai semak tu kan, dekat belakang sekali. Tadi tu kan? Ya Cik Suri. Okey. So pemohon of course lah Puan kan. Kemudian PTJ tu tak ada masalah, kampus ataupun fakulti. Peserta BKK tu kami. Sebab dokumen tu macam saya cerita tadi, dia akan datang daripada Puan kepada kampus, kepada fakulti, kepada kami. So dia akan end dengan kami lah yang akan sahkan dekat bahagian urusan BKK tu, yang tak ada masalah lah sebenarnya. Cik Suri, kiranya siapa yang akan kiranya dokumen kan, bila saya tengok ada yang tulis fakulti tu, sebenarnya siapa yang sign sebenarnya? Ada pun rektor kami atau pihak Shah Alam? Tak ada masalah. Dekat kampus pun boleh, dekat fakulti pun boleh sebenarnya. Mana-mana moderator cuti belajar. Kalau kampus dah sign kat situ, maksudnya fakulti tak perlulah sign kat situ. Tapi nanti bila fakulti hantar, dia akan hantar dengan cover letter. So kami ambil maklum lah permohonan tu sebenarnya ada sampai kepada fakulti. Yang kita tak nak sekarang ni, kalau permohonan itu bypass mana-mana pihak. Tak nak bypass kampus ataupun tak nak bypass fakulti. Kena lalu semua. Okey. Tak apa, terima kasih banyak. Cik Suri. Cik Suri. Cik Suri, saya ada soalan. Assalamualaikum Cik Suri. Saya rasa better baca soalan daripada chat kot Cik Suri, sebabnya ramai dia yang tanya soalan. Jadi bila jadi berebut-rebut. Itu minta maaf pandangan saya sebab saya pun ada tanya dekat chat, menunggu juga ni untuk dijawab. Terima kasih banyak. Betul, saya pun nak tengok tapi dalam masa sama saya pun tak boleh lah nak mengignore mereka yang dah bertanya. So macam saya cakap tadi, Puan Nazlina ada tak? Sepatutnya kalau ikutkan nanti kita akan baca soalan dekat chat sebenarnya. So kalau boleh tak saya settlekan dulu soalan dekat chat box, dan kita pun tak nak ambil masa yang lama dah sebenarnya. Saya settlekan soalan dekat chat box dulu ya. Boleh Cik Suri. Okey, mana-mana soalan yang saya memang dah jawab dalam soalan lazim, saya rasa should be tak ada masalah lah. Okey, macam soalan yang berkaitan dengan siapa yang sebelum ni ada kontrak settler ataupun TPM, kena ada surat pelepasan, itu tak perlu, saya dah cakap tadi. Kemudian soalan daripada Cik Safwan, masih belum sah jawatan lagi, memang langsung tak layak atau boleh buat rayuan. Sepatutnya memang tidak boleh sebab keutamaan Cik Safwan sebenarnya perlu sah jawatan dahulu ya, sebab pengesahan jawatan dia ada tempoh. So kalau
kita buka ruang kepada yang tak sah jawatan ini untuk pergi belajar untuk tempoh masa yang lama, nanti akan mengganggu proses pengesahan jawatan. So kena sah jawatan dulu, lepas tu barulah boleh nak memohon beasiswa. Itu sebab keutamaan Cik Safwan sebenarnya pengesahan jawatan dahulu. Okey, so Cik Ahmad Hilmi, IELTS expiry date pada hujung Mei ini. Perlukah saya seek balik IELTS tu sekali lagi ya? Kalau ikutkan kita kata valid IELTS tu 2 tahun daripada tarikh keputusan lah. Masa kita terima permohonan itu. So basically sebenarnya waktu kita dapat, kalau Cik Hilmi hantar sekarang kita dapat itu sebenarnya belum expired lagi lah. So bayar masih boleh digunakan pakai lagi lah. Boleh share link yang dah direkod nanti, insyaAllah nanti saya akan minta recording video dengan moderator dan akan share dengan moderator video recording dengan slide, so nanti moderator boleh share kepada staff akademik lah. Kalau dah join kursus PhD on time tahun 2013 balik lagi ke sijil itu. Sijil PhD on time sebenarnya tak ada expiry date, tetapi seelok-eloknya kalau ada peluang untuk join lagi POT dalam masa terdekat, tak ada masalah untuk refresh lah orang kata. Tapi tak ada masalah lah kalau nak bagi sijil yang tahun 2013 punya. Apa kemudahan pensyarah TPM yang digesuk untuk PhD tapi tidak layak disebabkan masih belum 3 tahun berkhidmat? Sebenarnya Tuan boleh kalau betul memang nak menyambung PhD boleh menyambung secara part time dahululah. Dan kalau saya boleh tambah, nanti boleh refer juga dengan saya. Kita ada juga kemudahan cuti belajar untuk siapa yang dah buat part time sebelum ini. So tak ada masalah, sebenarnya ada je kemudahan itu. Okey. So Puan Ayuni, pada 31 Mac hantar permohonan lengkap kepada fakulti cawangan UiTM kan? Saya staf UiTM Perak, jadi saya perlu hantar ke fakulti cawangan Perak. Tak, 31 Mac tu dah kena dapat pada kami. Maksudnya sekarang dah lah nak kena start. 31 Mac tarikh tutup di pihak kami. Tarikh kami last terima dokumen 31 Mac. So saya menjawab juga soalan yang seterusnya Puan Nur Fazilah . Okey. Kalau proses pemilihan di fakulti mengambil masa yang lama, sepatutnya tidaklah. Saya tak rasa fakulti pun dia sedar, dia aware untuk hantar dokumen pada kita sebelum 31 Mac. So saya rasa dari segi fakulti boleh uruskan dengan orang kata apa efisien. Saya percaya sebab bukan pertama kali fakulti uruskan perkara ini. So diorang memang dah cakap, dah expert dah, diorang boleh settlekan sebelum tarikh tutup lah insyaAllah. Okey, untuk borang pengesahan pembentangan rancangan penyelidikan, kalau dari kampus cawangan siapa layak untuk memberi sokongan? Untuk borang pengesahan pembentangan rancangan penyelidikan sebenarnya perlu disahkan oleh dekan fakulti ya, sebab tuan-puan perlu membentangkan proposal kepada JAF, Jawatan Kuasa Akademik Fakulti. So sebab itu adalah dekan fakulti adalah ketua bidang yang utamalah bagi tuan-puan yang berada di cawangan. So borang tu sebenarnya perlu disahkan oleh dekan fakulti. Okey, Puan Nolin, saya dah menjawab tadi ya soalan berkenaan dengan kontrak JPA dengan MyBrain. Okey, sampaikan maklumat FPP kepada pensyarah. Okey, itu maklumatlah daripada UiTM staff. Okey, kalau tangguh tu dikira ke untuk tempoh 3 tahun? Tangguh apa tu ya? Saya tak clear lah soalan Puan Norina, mungkin nanti boleh berhubung semula dengan saya. Apa maksud kalau tangguh itu? Okey. Assalamualaikum Encik Suri. Saya. Hello, yang tangguh tu tangguh pengajian tu kan tadi kalau kita tak sempat untuk sambung yang September tu. Apa yang Mac tadi tu. Yang Encik Suri cakap tadi. Oh, okey. Kalau tangguh sesi Mac tu maksudnya puan tak akan belajar lah kan untuk sesi Mac tu kan. So nanti KPT maksudnya KPT tak orang kata apa? Dia akan ambil kira, maksudnya puan sesi tu tak akan diambil kira lah. So dikira sebagai pengajian semester yang belum mula lagi lah. Okey, alright. Terima kasih. Okey. Soalan Cik Yaakob pun saya dah jawab tadi untuk SKT tahun 2020. Okey.
POT saya dah lama sangat, tahun 2013 dah masuk sesi baru, asyik penuh je. Dari segi yalah limited jugalah kan, sebab memang ramai, sebab mana-mana staff akademi UiTM yang nak cuti belajar memang wajib attend TOT. Tapi kalau ada attend tak ada masalah, cuma kalau boleh ada peluang untuk attend sekali lagi, sangat-sangat digalakkanlah untuk kita refresh ilmu kita sebelum kita mula belajar kan. Okey, Cik Adik, kalau nak bertanya tentang cuti belajar tanpa beasiswa nanti boleh call saya ya, ataupun email saya, nanti saya boleh tolong explain lah. Sebab itu pun urusan di bawah saya juga. Okey. Daripada Puan Nik Syakira, fakulti diminta untuk menamakan calon beasiswa pada tahun lepas. Memandangkan tawaran dibuka semula, bagaimana dengan calon yang telah dicalonkan? Okey Puan Nik, sebenarnya yang kita minta unjuran tahun lepas itu adalah target kita untuk tahun ini lah. Maksudnya fakulti dah ada takers lah sebenarnya siapa calon yang dihantar tahun ni. So by right, fakulti dah boleh fokus senarai nama yang dihantar itu, dah boleh kejar calon-calon ni. Itu sebenarnya itu tujuan unjuran yang kita minta tahun lepas. Selain daripada kita minta kuota daripada KPT, dalam masa yang sama kita supaya PTJ dia dah ada senarai takers, siapa yang dia tahu nanti bila dah buka je iklan, okey dia akan cari nama-nama ni yang dulunya dah bagi nama untuk sambung PhD. So sebenarnya itu dari segi orang kata apa, membantu dari segi perancangan mencari calon lah sebenarnya. Assalamualaikum. Salam. Okey, saya daripada Perak. Saya. Okey, saya nak tanya tentang postdoc lah. Postdoc, okey Cik Nizam. Okey, postdoc ni kalau kita dah habis 5 tahun kan, dah 5 tahun dah kita dah habis kita punya PhD. Saya tadi sempat dengar sekejap, maknanya kita masih lagi boleh kan untuk memohon postdoc ni? Boleh, tak ada masalah. Kalau Puan Nazrina ada pun, Puan Nazrina mungkin boleh tolong support saya juga. Tapi barat maksudnya tempoh servis tu sekurang-kurangnya 1 sehingga 5 tahun lah lepas dah dapat PhD. Maksudnya orang kata apa, dah serve di UiTM lah selepas pendapat PhD tu. And then bolehlah nak memohon postdoc kalau memenuhi syarat-syarat kriteria lain lah. Barat sebenarnya sepatutnya bolehlah dipertimbangkan. Yang kita tak nak kalau tak sampai setahun lagi dah dapat PhD, mungkin baru bulan 3 dapat PhD, tiba-tiba bulan 9 dah nak pergi buat postdoc pula. Yang itu yang kita orang kata apa, kalau boleh kita tak nak, kita nak bagi peluang kepada mereka yang kita nak bagi peluang calon itu serve dulu dengan kelayakan PhD yang baru diterima, dimajikan, kemudian lepas dah lebih daripada setahun nak sambung postdoc, then tak ada masalah lah sepatutnya. Okey. Boleh tolong support saya lah kalau saya salah info, tapi sebegitulah sepatutnya asasnya. Okey, jelas lah sebab saya dengar sebelum ni kena jangan lebih daripada 3 tahun lah, jangan lebih daripada 4 tahun nanti dah tak boleh buat postdoc. Itulah. Itu dari segi orang kata apa, kriteria pemilihan lah kot sebenarnya. Tertakluk kepada kriteria lah sebab ada banyak faktor kan yang kita nak hantar calon untuk buat postdoc ni kan. Dari segi orang kata apa, background knowledge kita sama ada masih relevan lagi atau tidak. Itu dari segi kriteria yang saya rasa di peringkat pemilihan PTJ dan fakulti lebih arif lah berkenaan dengan itu. Baik. Jadi saya dah masuk tahun ke-6 lah Puan. Maknanya boleh Kalau ikutkan by syarat tak ada isu lah. Okey. Terima kasih. Sama. Okey, Riza AX kalau nak hantar lepas 31 Mac boleh ke? Kalau iklan masih lagi dipanjangkan tempoh selepas 31 Mac, tak ada masalah. Tetapi kalau 31 Mac memang tutup iklan dan KPT pun memang tutup iklan, so memang tidak dapat diproses lah ya Puan Munirah. Okey, denda Cik Zaid tadi saya dah jawab dah. Proses permohonan, okey Puan Azni Linda, macam saya cakap tadi, proses beasiswa ini bersekali dengan proses cuti belajar. Dalam checklist yang kita minta tu sebenarnya kita dah minta sekali dengan borang-borang berkaitan dengan cuti belajar. So sebab tu siapa calon yang berjaya dapat beasiswa ni, automatik memang dia berjaya dapat cuti belajar. Okey. Soalan Puan Nolida tadi pun saya dah jawab. Okey. Isu dilarang merentas negeri sebenarnya saya pernah rujuk dengan British Council ya. Kalau siapa yang nak CIX sebenarnya British Council memang dia akan keluarkan surat untuk merentas negeri kalau nak menduduki exam yang memerlukan fizikal lah sebenarnya. So boleh rujuk juga dengan British Council.
dari segi pelepasan untuk mengambil exam. So diorang akan keluarkan surat nanti untuk calon-calon yang nak ambil exam. Okey, untuk soalan Puan Diana, kalau ikutkan dengan KPT, offer letter, kalau conditional offer letter boleh diterima dahulu untuk permohonan awal ni. Dan kena ada surat pengesahan supervisor jugalah. Cuma conditional offer letter tu kena make sure ada tarikh lah bila nak mula. So nanti bila dah dapat full offer letter, KPT kalau dah dapat beasiswa nanti KPT akan minta sekali lagi lah full offer letter yang sebetulnya. Untuk elang perkakasan dan buku terus masuk sekali elang atau kena tuntutan yang berbeza. Okey, untuk soalan Puan Nur Farahin, sekali lagi juga saya nak share nanti kalau pemegang beasiswa yang berjaya akan ada taklimat juga daripada KPT yang menerangkan macam mana pembayaran elang dibuat. So saya rasa mungkin tak sesuai lah nak dibincangkan di sini, tetapi kalau sekadar nak maklumkan, elang-elang tu nanti akan dibayar oleh KPT lah secara terus. Okey, Puan Azlina ada ke dalam ni? Kalau sambung pengajar selama 3 bulan secara full time, Miss memang tak boleh layak untuk apply beasiswa staf akademik. Maksudnya dah mula belajar selama 3 bulan secara full time. Sebenarnya by right Puan, kalau staf UiTM dia tak boleh belajar secara full time tau Puan. Sebab kalau kita tengok konsep full time tu maksudnya Puan sepenuh masa belajar, sedangkan Puan adalah masih lagi staf yang perlu berkhidmat di universiti. So kalau ikutkan sebenarnya 3 bulan full time Puan tu saya rasa maksudnya part time kot sebenarnya kan, sebab mesti Puan belajar luar office hour sepatutnya. So kalau offer letter tu, tempoh pengajian pendaftaran tu kurang lagi daripada setahun secara sambilan tu, tak ada masalah lah untuk mohon beasiswa ni kalau memenuhi syarat-syarat lain. Okey, untuk proposal ada format khusus ke? Proposal basically yang biasa je yang 3 bab tu. Kalau ada kita nyatakan dekat borang pengesahan pembentangan rancangan penyelidikan, dekat belakang tu sebenarnya kita ada letak format proposal. So boleh baca kat situ lah. Okey. Kalau soalan postdoc mungkin Puan Ina boleh bantu saya jawab. Saya rasa bawah-bawah ni macam dah soalan postdoc. Okay, untuk Puan Khairunisa, LNPT 3 tahun tu memang setiap tu 85 ya, minimum. Itu memang syarat nak mohon beasiswa. Okay, untuk Puan Syuhada, kena rujuk juga dengan JPA surat pelepasan walaupun dah habis belajar, sebab apa-apa pun kita kena make sure ada pengesahan bertulis yang kontrak kita tu dah habis ataupun dah tamat. So kena ada juga sebenarnya untuk kita punya record jugalah, so kita tak boleh assume lah kalau dah lebih berapa tahun ni dah habis kot. At least ada juga pengesahan bertulisnya daripada JPA. Boleh rujuk dengan JPA lah supaya ini pun tak mendatangkan apa-apa isu berbangkit lah pada Puan masa hadapan nanti. Boleh tanya Puan? Ya, saya. Saya dulu masa tu TPM. Lepas tu dia punya kan ada bounded yang TPM, KPT dan UiTM tu. So benda tu memang nak kena kira daripada segi pelepasan tak payah? Tak perlu. Kalau TPM tak perlu Puan. Tak perlu Tuan. Okey. Masih. Okey, kalau saya boleh jawab soalan Raja Ibrahim Putra. Saya sedang menjalani program PhD secara part-time tapi berniat untuk tukar pada full-time apabila diluluskan cuti belajar. Adakah dibenarkan? Sebenarnya memang perlu tukar kepada full-time lah. Okey. Kalau tempoh pengajian 4 tahun, macam mana ya? Tempoh pengajian 4 tahun, okey, operated. Tapi kena ambil maklum tempoh beasiswa kita maksimum sehingga 3 tahun sahaja. So kena sedar dengan risiko tu lah, nanti tak bolehlah menggunakan alasan offer letter saya 4 tahun. So nanti kalau dah tamat 3 tahun saya boleh lagi minta tambahan setahun. Sebab maksudnya KPT memang dah maklumkan awal-awal tempoh maksimum yang akan dia taja hanyalah selama 3 tahun.
So walaupun offer letter menyatakan 4 tahun, tetapi kalau berjaya dapat, cuma maksimum hingga 3 tahun sahaja yang akan ditaja. Okey, cert yang setara dengan IELTS setakat ini tak ada lagi. UiTM hanya menerima IELTS ataupun TOEFL sahaja. Okey, untuk beasiswa luar negara, topik atau area yang mendapat peluang yang tinggi untuk diluluskan ni sebenarnya kita akan bawa kepada komiti di peringkat kami yang terdiri daripada academician lah yang akan dicek oleh TNCA. Mereka yang akan membuat pemilihan lah dari segi topik-topik ataupun area yang akan diutamakan untuk ditawarkan beasiswa ke luar negara lah. So itu kalau saya boleh jawab, maksudnya nanti komiti yang lebih arif lah yang akan menentukan topik ataupun area mana yang akan diutamakan untuk diperakukan ke luar negara lah. Beasiswa dibuka sekali setahun sahaja tetapi tertakluk kepada kalau ada extension due date lah. Di peringkat KPT tak akan tapis sekali lagi dari segi interview lah. Maksudnya interview sekali sahaja dimajikan iaitu di fakulti. Kemudian dekat KPT, once dia dapat dokumen, dia akan terus keluarkan keputusan sama ada lulus atau tidak lah. Tak ada apa-apa interview di peringkat KPT. Okey, soalan last. Okey, Alhamdulillah soalan last. IELTS tadi boleh lanjut lepas 31 Mac ke? Tertakluk kepada tarikh tutup beasiswa. So far memang tarikh tutup KPT tetapkan 31 Mac. So kalau katakan masih tak dapat lagi IELTS sebelum tarikh itu, kami tak dapat nak proses lah dokumen tersebut. Assalamualaikum. Kami tak akan return teruslah. So that kalau kita ada let's say apa-apa pemakluman berkenaan dengan pemanjangan tempoh, and then calon boleh terus kemukakan IELTS dan kita boleh terus proses lah kalau kita ada peluang untuk dipanjangkan tempoh. Assalamualaikum. Salam. Saya tanya sedikit boleh? Boleh. Okey, macam ni, saya sebenarnya saya buat aplikasi untuk BPA tapi dia pakai surat tawaran tu ambil masa, dia ikut semester. So macam mana untuk daftar untuk apply sebelum 17 hari bulan ni kalau dia belum keluarkan surat tawaran? Puan, sorry dia macam terputus awal tadi. Apa yang tak boleh nak dapatkan lagi tu Puan? Surat, saya dah daftar untuk PhD tapi surat tawaran tu belum dikeluarkan lagi. Jadi kita kena hantar semua borang beserta dengan surat tawaran ke office sebelum 17 hari bulan kan? So, macam mana ada apa tadi saya dengar pasal conditional offer letter. So kalau katalah pihak universiti belum boleh keluarkan surat tawaran sebab dia ikut semester. So saya boleh dapatkan selain daripada the offer letter itself. Okey. Puan mohon dekat universiti mana ya? USM. USM. Okey. So kalau ikutkan yang memang pernah saya refer dengan pegawai di KPT, sememangnya mereka memerlukan offer letter tetapi mereka menerima conditional offer letter bermaksud pengesahan yang memang pelajar itu akan mendapat tawaran lah di universiti tersebut. Tapi so boleh kemukakan boleh minta rujuk dengan USM kalau boleh keluarkan apa-apa conditional offer letter ataupun pengesahan lah berkenaan dengan permohonan puan. Tetapi kami sarankan juga dalam masa yang sama sediakan juga backup supaya nanti orang kata apa takut sebab conditional offer letter maksudnya bukan full offer letter lagi, ada peluang untuk tak dapat. So sediakan juga backup mana-mana universiti yang mungkin puan berminat juga untuk mohon yang boleh mendapatkan offer letter yang full terus. Yang tu memang orang kata apa terus secure lah. Tapi dari segi conditional offer letter tak ada masalah lagi untuk proses permohonan awal ini. Cuma nanti KPT akan minta sekali lagi full offer letter lah. Okay, baik, terima kasih ya. Okey. Betul Puan Sharifah Nazura, kalau dapat beasiswa nanti maksudnya Puan akan terus dapat kelulusan cuti belajar secara sepenuh masa. Bila cuti belajar tu bermaksud secara sepenuh masa lah. Maksudnya tak adalah Puan mood part time lagi. Puan memang akan dibenarkan untuk tidak hadir ke pejabat, untuk tidak bertugas sepanjang tempoh cuti belajar tu. Secara full time lah maksudnya kalau kita sebut cuti belajar full time. Assalamualaikum Cik Suri. Salam. Okay, saya nak tanya, masa saya degree saya ditaja daripada JPA, lepas tu master TPM. Perlukah saya dapatkan surat pelepasan JPA tu
Sebab rasa macam dah mohon masa TPM dulu. Betul, perlu. Puan dah mohon waktu TPM dulu. Puan ada simpan salinan tak? Ataupun ada Itulah, terima tak keputusan daripada JPA? Ada terima tapi dah hilang dah dokumen tu. Okey, kalau ikutkan memang kita akan minta sekali lagi. Kita tetap akan minta juga Puan sebenarnya. So kalau saya boleh minta pertimbangan Puan, cuba usahakanlah insya-Allah untuk dapatkan salinan itu ataupun boleh email juga JPA. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Okey, rasanya dah boleh. Ini tadi bukan soalan terakhir kan yang dijawab oleh Cik Mansuri. InsyaAllah. Cuma saya nak jawab juga soalan daripada postdoc tadi berkenaan, saya tengok tadi pasal publication ya. Pasal sekiranya tidak mencapai 8 publication. Okey, KPI untuk latihan postdoc, kalau pergi setahun, KPI yang ditetapkan adalah 4 publication. Kalau pergi 2 tahun, KPI yang ditetapkan adalah 8 publication. Sekiranya tidak kita akan bagi masa setahun selepas lapor diri untuk mencapai kesemua KPI yang ditetapkan. Masa setahun selepas lapor diri. Jadi jika implikasi sekiranya tidak mencapai KPI yang ditetapkan, kita bergantung pada perjanjian yang ditandatangan lah. Kalau borang perjanjian yang terbaru ni kemungkinan akan dikenakan tindakan rugi jugalah. Okey, saya rasa dah menjawab soalan kesemuanya. Tapi jika ada soalan-soalan yang tertinggal yang kami tak sempat nak jawab, tuan-puan boleh terus bertanya kepada pegawai-pegawai berkaitan lah di berkenaan slide. Boleh rujuk Cik Wan Mansuri, boleh email terus kepada Cik Wan Mansuri ataupun staf di tim dia. Kalau berkenaan postdoc atau sub kepakaran boleh rujuk saya, Zina Cik Ismail, ataupun email pada tim saya jugalah. Jadi tuan-puan boleh membuat pengesahan kehadiran di link yang di-share oleh Rustia. Saya ucapkan terima kasih atas komitmen tuan-puan, soalan-soalan yang sangat membantu, dan juga semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Kita tutup dulu majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.